Sebagaimana semua maklum, pandemik COVID-19 telah mempercepatkan arus gelombang transformasi digital di Malaysia dan di seluruh dunia. Menurut Digital Playbook in the New Normal terbitan World Economic Forum (WEF) pada tahun 2020, majoriti masyarakat di seluruh dunia telah terpaksa menyesuaikan diri dengan situasi bekerja dari rumah berikutan pandemik yang melanda ini. Dan sepanjang tempoh ini, penggunaan internet telah meningkat sebanyak 70% dengan penggunaan alat kolaborasi secara maya melonjak kepada 600%. Trend yang agak serupa juga dapat dilihat di Malaysia. Transformasi digital ini telah membuka ruang interaksi maya dan keterangkuman sosial yang lebih luas. Namun dalam masa yang sama, keadaan ini juga meningkatkan risiko ketidaksamaan bagi mereka yang tidak terhubung secara digital. Realitinya, masih ada dalam kalangan masyarakat yang tersisih dan ketinggalan daripada arus digitalisasi di negara kita. Peningkatan penggunaan internet telah menunjukkan bahawa sudah tiba masanya untuk capaian ataupun akses internet menjadi satu keperluan asas seperti air dan elektrik bagi segenap lapisan masyarakat. Malaysia akan terus komited untuk memantapkan kesaling hubungan atau konektiviti di negara ini sejajar dengan matlamat minimum 75% kesaling hubungan yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dengan kos jalur lebar ataupun broadband tidak melebihi 2% daripada pendapatan negara kasar PNK per kapita bulanan menjelang tahun 2025. Hadirin sekalian, kita juga akur bahawa ada segelintir masyarakat kita yang memerlukan masa yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dalam fasa transformasi digital ini. Antaranya mereka yang tinggal di pedalaman, warga emas, ataupun mereka yang mempunyai literasi digital yang agak rendah. Dan ini bermakna faktor seperti lokasi penduduk, pendapatan, umur dan jantina sedikit sebanyak memainkan peranan dalam menentukan akses internet seseorang. Data ITU atau International Telecom Union 2019 menunjukkan rata-rata di seluruh dunia, ratusan isi rumah di kawasan bandar yang mempunyai akses pada internet jalur lebar adalah hampir 2 kali ganda berbanding di kawasan luar bandar. Dan untuk menangani cabaran jurang digital ini, rangka kerja di hadapan kita haruslah melibatkan kerjasama utuh di antara sektor awam dan swasta, serta memfokuskan kepada 3 strategi utama, iaitu pertamanya akses ataupun accessibility, kedua kemampuan kewangan ataupun affordability, dan ketiga kemahiran ataupun skills. Kita sedar bahawa dalam aspek liputan, penembusan dan kelajuan rangkaian masih banyak ruang yang boleh diperbaiki, terutama di setengah kawasan luar bandar yang mempunyai kepadatan rendah. Oleh itu, kerajaan sudah memperuntukkan penaik tarafan perkhidmatan jalur lebar seluruh negara melalui Pelan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela yang merangkumi rancangan gentian optik serta meningkatkan liputan 4G berkualiti bernilai RM21 bilion menjelang 2022. Kita juga akan mempercepatkan penyediaan infrastruktur 5G dengan pelaburan swasta melalui usaha digital nasional berhad yang dianggar bernilai RM15 bilion. InsyaAllah
Usaha-usaha ini akan membantu mengurangkan jurang liputan dan kelajuan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Selain daripada jurang rangkaian internet, masih terdapat jurang kemampuan keuangan untuk memperolehi capaian internet. Meskipun kos pelan broadband terendah di Malaysia adalah 1.1% dari pendapatan negara kasar per kapita bulanan sejajar dengan garis panduan PBB, namun ia masih tinggi bagi sebahagian kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Kos telefon pintar juga menelan sebahagian besar pendapatan bulanan isi rumah yang berpendapatan rendah. Dan bagi menepani realiti mencabar ini, maka kerajaan pada hari ini melancarkan program jaringan prihatin berjumlah 3.5 bilion ringgit yang dijangka dapat memanfaatkan sekitar 8.5 juta rakyat dari kumpulan B40 untuk memiliki alat peranti telefon pintar atau menikmati bantuan pelan broadband internet. Daripada jumlah keseluruhan 3.5 bilion ini, kerajaan akan membelanjakan sejumlah 2 bilion ringgit, manakala syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan pula akan memberikan sumbangan tambahan berjumlah 1.5 bilion, terutamanya dalam bentuk data percuma. Sementara itu, kekurangan kemahiran digital juga menjadi penghalang kepada usaha peningkatan digital dalam kalangan masyarakat. Menurut tinjauan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, pada masa ini hanya 50% rakyat yang mempunyai kemahiran digital standard. Sementara hanya 25% yang memiliki kemahiran digital lanjutan. Dan bagi menangani isu kemahiran ini, khususnya bagi pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menerima pakai pendigitalan, kerajaan telah pun menyalurkan pelbagai insentif dalam belanjawan 2021 seperti geran digitalisasi PKS berjumlah 150 juta, dana transformasi digitalisasi industri berjumlah 1 bilion ringgit dan fasiliti teknologi tinggi berjumlah 1 bilion ringgit antara lain. Keprihatinan kerajaan terhadap golongan B40 tidak terhenti setakat itu saja. Kerajaan melalui SKMM telah membina 910 pusat internet community atau PIK di seluruh negara. PIK ini merupakan balai raya digital untuk membimbing komuniti melengkapkan diri dengan kemahiran digital seperti perniagaan dalam talian atau e-dagang. Hadirin sekalian, untuk merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat, terdapat keperluan untuk memastikan bahawa setiap orang mempunyai akses dengan kos yang berpatutan serta kemahiran yang diperlukan untuk memanfaatkan internet menjelang 2030. Lebih penting lagi, pembangunan kapasiti ataupun capacity building di bawah pelbagai program sektor awam dan swasta perlu disesuaikan dengan keadaan individu dan dengan mengambil kira pelbagai latar belakang masyarakat. Maka dalam usaha kita untuk menangani krisis pandemik serta sekaligus untuk meletakkan batu asas ekonomi Malaysia ke arah yang lebih inklusif, mahu tidak mahu, jurang digital antara rakyat wajib dirapatkan. Meskipun keterangkuman digital bukanlah satu-satunya jalan penyelesaian kepada ketidaksamaan, ia merupakan komponen asas bagi membolehkan inklusiviti sosial dalam kalangan rakyat kita tercapai. Sebagai nadi kepada Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030, keterangkuman digital ini akan terus menjadi tumpuan utama kerajaan untuk merealisasikan Malaysia yang lebih adil dan lebih saksama.